الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terbanyak dan sentiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kelangsungan hidup, nikmat kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentu semua alhamdulillah kita dapat hadir solat subuh, solat yang terbesar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sebut ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyai'in bizanami dan masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gembiralah orang yang bagi masjid dalam keadaan gelap. Gembira dengan cahaya yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi tentu semua sudah cukup tentang berarti kepada hari-hari lain lagi lah. Saya rasa ini musbahagian daripada perkhabaran gembira ataupun tabaruk busyra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang susah payah untuk hadir masjid walaupun dalam keadaan gelap. Kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri taufik kita boleh hadir untuk melaksanakan ibadah di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan gelap macam mana sekalipun, insya-Allah. Dan untuk hari ini tentu semua saya nak bawa hadiah-hadiah berkaitan dengan tarbiyah anak, iaitu bagi didik anak perempuan. Di sana ada hadis khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah yang saya akan turunkan sekejap lagi. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan besarnya, mulianya, hebatnya, besar fadilah orang yang dapat didik anak perempuan dia sehingga jadi orang yang mulia. Tentu semoga kita baca sebelum daripada saya sebut hadis ini, kita baca kepada masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, di mana perempuan ini ataupun perempuan ini jadi sasaran kepada dia ialah satu makhluk yang cukup dipandang lekeh ataupun dipandang hina oleh masyarakat semasa dalam masyarakat Arab pada masa itu. Dalam semua segi, dari segi pergaulannya, dari segi harta pusaka, dari segi dari segi dia lagi budaya hidup dan sebagainya, terdapat banyaklah hinaan ataupun kemudian dipandang sengong kepada golongan perempuan. Cuma yang kita dengar ada sebahagian daripada kabilah sanggup membunuh perempuan dan sebagainya. Tentu semua akan ditepati pada suratul Nisa. Kita baca dari suratul Nisa, kita akan nampak bagaimana perempuan yang akan tarah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tibanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin, adalah rahmat kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka adalah perempuan. Tentu semua kalau kita baca dalam suratul Nisa, kita dapati bagaimana penyusunan masyarakat dari bagaimana Islam letak perempuan satu tahap yang begitu baik. Mana sama dengan apa dia ni orang lelaki. Disebut sebagai an-nisa syaqaiqul rijal. Perempuan ni macam apa dia ni beradik atau bersama dengan orang lelaki. Sebab itu Al-Quran bagi syarat banyak. Innal muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat. Islam tidak kira apa dia ni, tak kira apa dia ni, tak kira panggil jentina atau semua. Yang penting yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah wan taqwa. Betul Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Ta'ala cipta manusia laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan berpokok supaya kita kenal benar antara satu sama lain. Kemudian di antara benda yang Allah Ta'ala sebut ialah inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di Allah Ta'ala ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertiruan orang itu lelaki ataupun perempuan. Di mana tuan-tuan semua, dalam hadis lain Nabi selalu sebut takwa adalah penilaian yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hajjatul wida, Nabi kata tidak ada lebihnya orang ajam ataupun orang bukan ajam, orang Arab ataupun orang ajam, kecuali takwa kepada Allah Taala. Termasuk juga masalah kuat itu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemua di antara benda yang Nabi selalu sebut. Nabi pernah sebut Nabi Said kepada orang lelaki, orang yang diberi amanah untuk jaga keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut istausu bin nisa'i khairan. Nabi Said supaya buat baik kepada wanita, kepada perempuan. Tentu semua dalam pembahasan kita pada pagi ini bukan berarti kita menolak atau kita tepikan orang lelaki, tidaklah. Ialah ada yang bagaimana orang lelaki upah peranan. Semua ini kita akan tunggu kepada Islam itu supaya kita cakna kepada anak-anak perempuan. Sebab apa tentu semua anak perempuan ni antara besar sekali dia boleh bina manusia sebenarnya perempuan. Seperti adalah sejarah orang yang mula-mula korban untuk Islam dalam sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu puasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan juga perjuangan Asiyah dalam beristeri kepada Firaun dan sebagainya. Lama lagi dalam kitab sejarah di mana perempuan adalah pribadi yang cukup besar dan banggaan ummah, di mana dengan anak-anak akan dididik, akan dibina oleh mereka itu. Sebab itulah Islam dia cakna sangat kepada golongan perempuan ni, anak-anak perempuan diminta supaya dididik dalam keadaan comel. Tentu semua saya nak sebut beberapa kelebihan tarbiyah terbanak ataupun didikan anak perempuan ini. Di sana ada, kita boleh tengok ada segitiga kelebihan lah. Orang yang pada ni, orang yang ada anak perempuan boleh didik betul-betul insya-Allah tiga perkara yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan semua, kita kena Allah kata orang kena jawab penting orang dah apa dah supaya tengok masa depan anak kita. Apatah lagi anak perempuan lah ni, utama cabaran yang begitu besar pada hari ini tuan-tuan semua. Kalau tak didik, memang dia akan jadi mangsa kepada dia, mangsa kepada musuh Islam, mangsa kepada syahwat dan sebagainya. Sebab itulah dalam riwayat mengatakan ataupun antara kelebihan saya sebut tiga kelebihan dan saya sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil kelebihan tersebut. Yang pertama sekali tuan-tuan semua, kita didik anak puan adalah sababun lidukhul jannah. Dia ada sebab pada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan cara-cara tuan-tuan semua, didikkan anak perempuan yang kita lakukan. Kita bagi makannya ke dia, kita jaga dia dan sebagainya, kita bagi didikan kepada dia. Rupa-rupa dia adalah puncak ataupun sebab pada untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan semua, syurga Tuhan bukan hanya sekadar semaya, bukan hanya sekadar ibadat khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Cakna kita kepada zuriat kita, cakna kepada anak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya anak perempuan ini disebut sebagai sababun lidukhul jannah. Dia adalah sebab pada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini riwayat Imam Ahmad, man wulidat lahu banatun falam ya'idha wa lam yuhinha wa lam yu'thir waladahu 'alayha, yakni az-zakar, adkhalahu Allah bihi jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa-siapa yang diberi anak perempuan kepada dia. Sebab itulah saya selalu sebut bahawa yang rasa tak sedar, rasa malu orang, tak ada lelaki
ada semua kedutaan mohon tanah lelaki lah, sawasa tak selesa lah apa semua. Itu semua kemudian daripada Allah Ta'ala. Yang penting segala nikmat cobaan kita jaga betul-betul, insya-Allah akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi kata siapa-siapa yang lahir anak perempuan, falam ya'idha, dia tak akan hidup-hidup anak perempuan. Mana berlaku pada masa jahiliyah lah. Di mana saya sebut tadi semua kabilah daripada jahiliyah ni dia memang dia anggap perempuan ini satu kehaiban pada dia. Siapa semua kabilah tu siapa apa dia mula anak dilahirkan, kemudian mereka dibunuh, ditanam hidup-hidup, apa dia ni ada tanam dan sebagainya. Maknanya dia lahir dia jatuh benar-benar kita. Mana yang dibuat oleh orang jahiliyah. Lalu ni pula mak jahiliyah dulu daripada jahiliyah dulu. Dulu kadang-kadang anak lahir baru dia masuk dalam jalan tanam ataupun kamu. Lalu kadang jahiliyah moden kadang-kadang tak ada keluar lagi. Dah bunuh dah. Banyak tuan semua sekalian dengar kisah-kisah bagaimana pembunuhan anak. Kadang-kadang kita nampak lebih dahsyat daripada jahiliyah. Kita dengar dalam sejarah pun sejarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lam yuhinha, dia tidak hina anak perempuan dia. Ada semua orang pelekeh kadang-kadang dia tak hina, dia jaga, dia rahmati, dia ihsan kepada anak perempuan dia. Walam yu'sir waladahu 'alaiha, yang ketiga pula dia tidak pilih kasih, dia tak utamakan anak lelaki daripada anak perempuan. Dan ada semua yang kadang-kadang dia cakap lebih kepada anak lelaki. Dan dalam hadis Nabi kata orang yang tidak pilih kasih, diberi anak perempuan boleh kemudian dia tidak utamakan anak lelaki daripada anak perempuan, ataupun seperti kata lain adalah keadilan. Sebab dalam Islam Nabi SAW mengatakan fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Nabi pesan kepada kita semua, orang yang diberi anak, orang yang diberi zuriat, Nabi kata fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut Tuhan dalam bab anak yang terdidik, dia molek dan sebagainya. Antara pemain Nabi Said adalah wa'dilu baina auladikum, maka adillah kamu dalam mendidik anak-anak kamu, sama lelaki ataupun perempuan. Kemudian terus kalau tiga kekayaan kita boleh buat. Pertama sekali kita tidak bunuh dia. Yang kedua kita tidak hina dia. Yang ketiga kita tak lebih anak lelaki daripada anak perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adkhalahullahu bihal jannah, Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk dalam syurga. Itulah tentu semua nak ceritanya. Itulah mengata kita lepas Ustaz, tak perlu cucu amal lagi. Kalau mana kan cucu macam anak kita juga lah. Mengata kita terlepas Ustaz, anak besar-besar lah. Tak apalah kita bina semula anak cucu kita dan sebagainya. Yang kita boleh cucu itu masuk dalam sebahagian daripada anak-anak perempuan kita. Kemudian yang kedua kalau tentu semua ialah ceritanya lebih orang jaga anak perempuan yang didik betul-betul ialah orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kita nak sangatlah mana yang kita berbicara semua. Nabi kita selawat semua kepada Nabi. Jadi kita cerita sangat kalau boleh kita boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan tentu semua antara amalan yang disebut dalam hadis ialah orang-orang yang boleh jumpa dengan Nabi di akhirat ada beberapa amalan. InsyaAllah dalam pembahasan kita hari ini lebih kepada orang yang cantik kepada anak perempuan dia orang yang boleh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua bersama Nabi yang saya sebutlah satu benda yang sangat-sangat dirindukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hatta kadang-kadang sahabat Nabi mereka tak jumpa Nabi di akhirat. Padahal dunia ini jumpa dia bersama Nabi, dia jual dengan Nabi dan sebagainya. Dan ada semua di kalangan sahabat kadang-kadang bersaksi, kadang-kadang macam sakit sebab Nabi yang berserta dia tak bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tentu semua rindu dan sayangnya para sahabat takut-takut tak jumpa dengan Nabi pada hari kiamat. Apatah dalam kita tentu semua kita tinggal dalam mereka. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal kita lebih dari 1000 tahun. Dan kita kalau boleh nak sangatlah Nabi yang kita bersanjung, Nabi yang kita ikut sunnah dia, kita nak sangat supaya kemudian kehidupan kita ataupun penghujung hidup kita ataupun di sana kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang
apa dia ni betul semua dalam hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata ada hadis daripada Anas, dan Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumul qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu, rawahu Muslim. Hadis itu semua satu hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Anas dia ambil hadis daripada Nabi, dia dengar dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia man 'ala jariyataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah contoh semua hadis ini adalah bagi kegembiraan kepada orang yang ada anak perempuan dan didik betul-betul dia. Kan? Allah ni kadang-kadang tak didik mana lebih kepada cari pakaian, lebih kepada baca mi tubuh gitu ya lah. Dan lebih kepada leju, lebih kepada duduk waktu kita waktu pengumuman yang boleh kejar juga pernah gitu pun. Tapi yang besar sekali adalah contoh semua kita boleh bina dan jadi manusia yang akan berguna kepada masyarakat pada satu masa nanti. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'ada jariyataini. Hadis ini kita pernah sebut ni, siapa-siapa yang jaga dua anak perempuan dia. Kan tiba-tiba Allah Taala bagi anak dua orang perempuan dia. Tak ada anak lain anak perempuan dua orang dia. Ada kata lepas tu seorang dua tiga orang pun gitu. Ada dua dan ada tiga orang. Dan ada juga di tengah sahabat tanya selalu seorang ke mana, sebab dia ada seorang dan tak termasuk dalam kelebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'ala jariyataini, siapa-siapa yang jaga dua anak perempuan dia, tiga satu dan sebagainya, hatta terperlu jaga betul-betul dia terus. Sehingga dia akhir balik. Daripada kecil dia jaga betul-betul sampai Afrika dia akhir balik, lepas tu dia kahwin orang tu dia, lepas tu kita suruh orang lain lah. Dia jaga betul-betul sampai akhir balik. Cakna pada pembesaran anak dia, sama ada dari segi yang berjasad dia, dan kemudian yang pun cahna dari segi roh dia ataupun iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gapun dia ada semua yang Nabi sebut. Orang-orang yang sanggup kurban macam ni bukan mudah ni. Orang ni kadang-kadang semua itu mepek kali diramo sampai payah basah kata. Waktu ada semua kata nak pegang poin payah nak kata kami pak udah ekor pada kata Allah ni saya terlebih sana ni. Lama-lama dulu kadang payah kata saya menjumpa ada semua saya tak nyata dia kata kita ada semua kan. Ada semua dan buat pak dia. Tapi yang penting maknanya usaha didik itu jadi model. Daripada kecil usaha dia kan. Sebab daripada kemudian siapa pun yang atas semua orang sebelum anak lagi dah didik anak dia dalam buku baca Quran semua kemudian keluar daripada guru pula daripada kecil didik dan sebagainya kan. Bila kita bicara didik itu semaknanya masuk berlaku lah semaya baik apa semua dah. Kan cuma dah ni bab tu kadang-kadang apa kita ni tak berapa iman. Cuma dia lebih pada benda-benda zahir saja. Lama atau terus kadang-kadang di sekolah kadang-kadang tak semaya buat. Kan cek apa kita nak macam saya sama mau apa tak boleh juga kadang-kadang. Itulah betul semua kena cakap kita malam dunia ni kan. Kadang kita ingat apa perlu dalam diri baca buku tengok buat juga tidak. Ada ni memang bahaya sangat. Ya, sebab itulah kalau tengok kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cakna Nabi kepada Fatimah ni. Riwayat mengatakan Nabi sebelum keluar daripada rumah keluar Nabi jumpa Fatimah. Kemudian balik pula pada jumpa Fatimah dan sebagainya. Kan, cakna sangat kepada buat dia. Sebab tu itulah betul. Kita kadang-kadang tak kan tengok anak oleh bilik tu dia tahu. Tu kalau ke mana kan. Tahajud pada ke Allah Taala dan dulu pun juga benda lain. Hatta semua ada tu pernah berlaku di Kelantan. Dia rumah apa dia rumah batu. Kita tengok ada orang lelaki dalam bilik. Ya, ini pun sekolah berlaku macam tu. Muka tak dengar kan. Muka dalam bilik masing-masing ada tanah masing-masing dunia nanti kan. Dulu tanah tu apa semua dah kecil tak bunyi ke apa. Tiba-tiba ada orang dia tu. Lalu itulah cerita lebih canggih dengan kemudahan apa dia ni internet ke apa semuanya tersedia dengan teknologi. Sebab itulah dengan hadis ini Nabi SAW kita cakap sangat. Sahabat peringkat Nabi kata kalau dia didik betul-betul sampai akhir balik, ya yaumul qiyamah ana wa huwa kahataini. Nabi kata pada hari kiamat saya bersama dia. Nabi sebut sekali tangis tak. Kalau tak tangis dia maknanya orang yang bersama dengan aku pada hari kiamat.
Seperti itu tuan semua. Nabi kata ana wahwa, saya dan orang tadi mu ataupun hari yang mendidik anak masa itu akan bersama dengan aku pada hari kiamat. Ini satu syaraf atau satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang sangat mujahadah nanti masa kepada anak perempuan dia. Mana bukan untuk anak perempuan kita saja perempuan itu. Kita ingat maknanya nama kerja dia ya. Dan perempuannya apa dia perempuan yang kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu nilai yang begitu besar. Saya boleh hidup bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang hidup bersama Nabi itu cara-cara orang. Ya, mana itu bertanda orang soleh. Kama yuta'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maknanya orang yang macam ni dia termasuk dalam kategori dia orang beriman kepada Allah yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama dengan para anbiya. Maknanya cara daripada didikan anak perempuan dia termasuk dalam kategori orang yang taat kepada Allah dan orang taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mana dia punya kelayakan untuk bersama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mana kita baca daripada hadis ini. Ini tentu semua antara hadis-hadis insya-Allah bukunya bagi motivasi kita lah bagi orang ada perempuan kita tengok buku cakna supaya habuan ini kita dapat juga boleh kita kembali kepada Allah Taala di hari akhirat. Kemudian yang ketiga pula tentu semua antara fadilah orang yang menjaga anak perempuannya adalah wiqayatun minan nar. Dia terjaga daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam dunia kita dua perkara itu lah masuk syurga dan jauh daripada api neraka. Kalau ke mana? Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kita doa semua. Ya Allah, aku minta syurga dan aku minta jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa dia ada hadis yang Nabi SAW sebut kepada semua di mana penjagaan kepada anak perempuannya adalah benteng daripada api neraka. Dan ini satu hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu kita menunjuk sebuah sebentar kita lewali. Ada yang mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajid 'indi shay'an ghayra tamratin wahidatin fa'ataytuha iyyaha. Di mana kisah ini tentu semua kisah yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah dia kongsi cerita ini kepada kita lah. Sebab itulah saya selalu sebut kita terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat ni, banyak kepada orang hidup yang dikongsi kepada kita, panduan-panduan yang dia terima daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kongsi kepada kita supaya kita juga tupai rahmat, tupai kebaikan daripada saranan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktulah kita semua disebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, ataupun radhiyallahu anhu sebagai apa dia ni, doa kita kepada para sahabat radhiyallahu taala. Katanya Aisyah kata dakhalat alayya imra'atun wa ma'a ibnatan. Satu orang perempuan dia mari jumpa Aisyah, dia ada dua orang. Dan satu orang ni dia ada dua orang mari jumpa Aisyah radhiyallahu taala. Ana tasal mari tanya. Mari minta menolong apa kerana tidak ada yang makan. Sampai kita terus semua ceritanya miskin ke apa semua di setiap masyarakat dia ada berlaku. Atau ada masyarakat duduk mana ada miskin sebagainya. Kalau semua masyarakat mesti dia ada miskin, mesti ada orang yang terlantar dalam masyarakat. Itu semua sebenarnya Allah Taala dah menjadi satu hikmah adalah ada yang orang ini adalah sebagai punca kepada pahala bagi orang yang berada. Bagaimana? Kita Allah Taala bagi rezeki kita dapat pahala. Maka di antara orang yang jadi sasaran kepada pahala kita adalah orang miskin atau orang yang terlantar dalam masyarakat. Kalau tak ada kaya berlaku kata nak pahala lagu mana kita dah ada bahan untuk katakanlah kan. Ini semua terus laluan yang Allah Taala bagi kita bagaimana kita nak peroleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun disebut sebagai pahala infak. Kan? Mana-mana pahala gitu berlaku. Tak ada satu masyarakat 100% kaya berlaku tak ada. Dia ada mesti dia ada kaya dan sebagainya. Bahaya juga ada kaya berlaku kan, waktu dia bahaya juga. Kalau ada kaya berlaku kalau kan, itu satu peraturan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mari kita terus maju pun Aisyah tak sama minta undang mungkin tak mangkai dia apa nak jaga anak ni.
Yang penting sekali kan, jadi jumpa Nabi dan jumpa Aisyah bawa dua orang. Pada masa itu tuan-tuan semua, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Katanya Aisyah radhiyallahu taala, ada malam itu pada masa itu tak ada makan yang mahal. Ya ada dua tamat putih. Allah Akbar tuan semua. Yang kita bicara soal bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih suka pada kesederhanaan. Nak kaya lebih sangat, Allah Taala bagi Nabi nak apa dah bagi. Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada gambar satu tu semua. Kalau kita nak cah kata Nabi ni rasuah gambar tak ada lah. Tak ada pemimpin ni lah pemimpin yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, tak ada gambar satu ada seperti warna mai. Tapi ceritanya mughahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala, ini semua hasil didik daripada Nabi lah. Hasil didik daripada Islam. Sebab tu dah ada Islam, walaupun sikit macam mana sekalipun kita disarankan supaya bersedekah. Dan bersedekah tak semestinya banyak. Kalau sikit pun dia sedekah, malu sedekah juga. Sebab tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa'ataitu hadiyah. Aisyah kata, bukan ada sebutin tu, aku bagi juga dia. Bagi sebutin pada makcik perempuan yang ada anak bawa tadi. Apabila bagi tu semua, Aisyah tengok untuk pergerakan pada perempuan ni. Aisyah kata faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. Dia ambil sebutir kemudian dia belah dua. Dia tak makan daripada anak ni. Dia tak ada dia. Wa lam ta'kul minha, dia tak makan. Saya kepada anak dan tua semua sahabat itulah. Sebab itulah betul Nabi kata dalam dua gemuk ni memang teruk sangat dosa. Nawa tua yang Allah pok pun memang dosa. Dah kita lagi ngomong. Sampai itulah tentu semua cakap. Kita boleh tengok diri lah tua kita dah. Kita kadang-kadang tidur malam dan nak tengok anak berehat. Sanggup tak makan kadang-kadang kerana nak dia nak makan. Sanggup pakai yang dekat nak bagi kesenangan pada budak-budak dan sebagainya. Saya selalu sebut kepada budak sekolah lah, nak budak kuat dan mau kuat ni sebenarnya di kuliah dia apa semua kan. Kita sebut bagaimana perlu menjaga tuan. Telefon tak ada tuan nak macam ni, telefon cuma nak mengaji. Kalau mana? Pakai dia kadang-kadang jumpa tu uang banyak, mau artikel gitu ya pakai dia. Itulah nak cerita bagaimana utamanya pada dia menjaga tua ni kepada anak-anak. Dari kesan kita tak ada terus semua. Dia ambil satu buah tamak tu. Buat amal kemudian tak makan, dia belah tu ada pada hari pada hari. Semua kawan berkharja. Kemudian lepas tu dia bangun, dia keluar daripada majlis. Kemudian keluar daripada Aisyah, keluar di lain. Pada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratuhu. Maka tiba-tiba ada sekejap Nabi balik. Nabi balik kemudian Aisyah buat laporan lah. Ini isteri yang solehah kan. Dia tak sembunyi, dia cerita ke apa suami dia ke apa semua cerita ke apa yang berlaku. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, fa'akhbartu, aku pun ceritalah kisah tersebut dan apa yang kulihat yang berlaku pada perempuan dengan anak perempuan dua orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata mani batulia min hadhihi banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran min an-nar. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Siapa-siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak-anak perempuan, maknanya dia jaga betul-betul, dia didik betul-betul apa dia ni, Allah Ta'ala bagi anak perempuan dia. Anak-anak. Kemudian apa yang dia buat? Fa'asana ilaihin. Nabi kata siapa-siapa yang diberi anak perempuan, dia beri kesusahan untuk didik anak perempuan dan sebagainya, fa'asana ilaihin, dia buat baik kepada anak perempuan dia. Ahsana maknanya buat yang terbaik, bukan hanya begitu lah. Ihsan dalam Islam maknanya sebut ihsan maknanya satu benda satu perkara dibuat yang penuh yang berpolitik kita panggil. Ahsana dia didik sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh. Fa ahsana ilaihinna, dia jaga sungguh-sungguh, dia didik sungguh-sungguh anak perempuan dia. Apa dia nanti jatuh terus mungkunna lahu sitran minan nar. Nabi kata anak-anak tadi adalah sebagai benteng daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah betul semua tiga hadis saya sebut berkaitan dengan beberapa kelebihan bagi orang yang dapat didik anak perempuan dia besar itu semua. Riwayat mengatakan kerana saya sebut tadi lah sebab pada masuk syurga kemudian bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiga pula ialah
selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua betul besar sangat yang kita doa semua, kita doa semua kepada Allah Taala. Inilah yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang candu kepada anak perempuan dia, didik tentu jadi orang. Kemudian tuan semua saya nak sebut beberapa perkara yang jadi sebagai peringatan lah kewajipan kepada anak perempuan ni. Kita bicara ni anak perempuan yang kata orang lelaki tak masuk ni, tak kata tak pandang tak cara nak dibuka ni, cuma lingkup dalam hati ni khusus kepada pendidikan kepada anak perempuan. Okay, kalau kita perhati kepada ketua semua pembahasan di kalangan ulama berdasar kepada hadis Nabi dan Quran dan sebagainya, maka di sana perkara yang kena buat lah bagi orang yang diberi anak perempuan apa yang dia sepatutnya dia buat. Yang pertama sekali ialah kalau dapat anak perempuan tu kena tak nama molek. Dia pun kena cara molek. Kadang-kadang nama pelik-pelik kadang-kadang. Saya kalau di kuliah kadang-kadang tanya nama tu dia tanya dulu boleh cek dah. Yang umur ni tak sampai 20 tahun lagi dia mau. Dia kata tak tahu mana. Saya kena nama tu memang nama molek. Molek umur tu. Itu semua kita penting ya. Kita masa ada suruh nama tu kita nak berdekatan sebagai nama. Saya selalu sebut bahawa nama-nama ni doa. Nama-nama ni doa. Kalau kita tak nama ke, nama Zaniyah katakanlah. Zaniyah adalah zina comel, pun Zaniyah ni. Zina, soal panggil zina, panggil zina, dunia juga tak jadi masalah. Sebab itulah bila anak dilahirkan itu semua, maka di antara benar ialah kita minta supaya kita nama molek. Sehingga dikatakan ada riwayat yang dikatakan innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Ada riwayat dikatakan bahawa apa dia ni, kamu akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama-nama ayah kamu. Kita semua akan dipanggil dengan nama-nama kita dan nama ayah kita. Maka oleh kerana kita akan dipanggil dengan nama-nama kita, maka disebut bahawasanya fahassinu, maka comellah asma'akum, maka comellah nama-nama anak-anak kami. Itulah betul semua kena cek molek kan. Kena cek molek. Ada semua orang ni dia suruh sangat gabung antara Melayu dengan Jepun, kadang-kadang nama gabung antara Melayu dengan Arab dengan Arab Putih kadang-kadang. Dah nama molek dah cuma dikenal kadang-kadang kan. Itulah betul semua kita nak apa? Kita nak suruh nama ko kita nak dia ni berdekatan sebagai nama. Allah panggil anak kita dengan nama dan sebagainya, nama comel kan. Kita nak apa? Nama molek setakat tu dia lah. Tapi orang sama katakanlah Muhammad dia terpuji ataupun Ahmad dan banyak kata betul semua. Orang panggil anak kita kita suruh kan. Dak doa kan. Kalau duk sekolah mau pakai Ahmad harap dengan nama molek untuk orang insya-Allah Allah Taala akan bina jiwa dan akan bina akhlak dan sebagainya. Itulah betul semua kena tengok molek lah. Tu boleh lagi ada payah kadang-kadang. Ada semua tu dia atas nama saya. Ustaz cuba tengok sikit nama ni. Boleh ke? Saya kata saya tak kenal ni. Tengok tu biar tu juga. Boleh kenal tu kan. Dia rasa saya pergilah pandang ni. Nak tu juga. Nak macam mana kata. Kita bagi yang terbaik dah. Itulah betul semua. Betul kita jadi tu kena tengok juga. Sebelum kita tengok. Tanya nama apa cucu kita. Dan itulah saya rasa terpenuh yang kita kena tengok juga lah. Yang kedua pula tentu semua adalah cadangan pada pembelajaran dia. Ya, sebab dalam Islam kalau sebab bab mengaji ni bukan lelaki saja dah. Ya, sebab kita nak bina masa depan ni kena ilmu kalau mana. Kita nak dia jadi mu yang solehah, jadi masyarakat yang terbaik, mesti kita kena pegang ilmu. Sebab tu Islam daripada awal tentu semua cadangan sangat masalah ilmu ni. Waktu dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin muslimah. Saya kena kata mencari ilmu ni satu kewajipan kepada lelaki dan kepada perempuan. Ya. Sebab itulah tentu semua kita nak tengok anak kita masa depan ke semua ni dia tak mari alih selalu bagaimana kan dia tak mari jauh selalu didikkan ilmu antara ilmu tarbiyah antara benda-benda penting untuk terbina di masa depan dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang itu ada sejarah ya. Nabi sendiri pun Nabi itu diajar kita. Nabi dicari satu orang ajar kepada Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi SAW kan.
Nak cerita cakna ni kepada orang wanita ni. Siapa Nabi nak ajar kita, Nabi sendiri bawa cara orang lain untuk mengajar kepada dia ni. Hafsah mengajar ilmu kepada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Dan itulah terus dalam sejarah terdapat di maknanya orang yang memhebat dalam sejarah. Seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aisyah isteri Nabi antara orang paling alim di kalangan isteri Nabi. Kemudian antara orang paling alim, orang alim di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala. Sebab tu tak salah dan kata sengaja lalu tinanya duduk dapur juga dalam mengatakan duduk dapur tu nak masalah. Ngaji mengajar, ini satu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita orang ayah-ayah kalau tak reti kita ada sekolah ada tempat pusat pengajian dan sebagainya. Ini antara benda yang sepatut kita kena tengok ambil berat dalam bab ini. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua ialah tanda yang kepada dia akhlak yang molek. Tak cukup hanya sebagai ilmu kena benar dia. Ilmu ni kadang-kadang tak apa nak jadi mana tak memang tak lupa ilmu ni kadang-kadang. Tak sebab kepada dia pula kahwin kadang-kadang tak reti nak duduk masyarakat. Tak reti nak masak, tak reti nak apa, nak berinteraksi dengan tok tua dan sebagainya. Hal ini bukan mengenai saya bukan pelik, banyak orang berlaku dalam ini. Waktu saya kadang-kadang pun mengajar budak-budak kita tidak hanya mengerti masalah akhlak, masalah terus. Pak kita dah bincang banyak sebelum ni kan, akhlak antara tutup dan Islam dan sebagainya. Apatah lagi dalam bina masyarakat, bina rumah tangga ni ialah masalah akhlak. Akhlak tak molek kadang-kadang muncul pada perceraian kalau mana. Akhlak tak molek kadang-kadang muncul pada zuriat tak molek. Sebab kan kalau isteri tak mengaji, kalau isteri bermasalah akhlak katakanlah. Kau cek puak-puak katakanlah, anak makin kecil, kau kalau mana? Kalau mana tak beradat dengan suami, empat anak akan jadi tidak bukan macam tu. Itulah terus membuat oleh Islam dan cakna sangat supaya didikan akhlak ni maknanya apa dia ni belah. Sebab itulah walaupun tak mengaji dan ajar anak dia. Tak ngaji universiti tapi maknanya pak kita aja. Pak berinteraksi dengan orang, pak akhlak orang mari ke semua. Dia tak ada orang mari tak ada bilik kita tengok apa, tengok WhatsApp dia gitu. Anak buah anak mari dia orang mari ke semua ada gitu lah. Sebab tu kita pernah dengar tak boleh pergi ke mana pun tak cara mana dan sebagainya kan. Ini satu budaya yang tidak sehat atau semua. Ini termasuk dalam akhlak yang berbina. Dan sebab itulah Islam minta supaya kemudian kita cahaya dalam bab-bab ini. Kemudian yang berikut pula ialah dipanggil al-adlu baina buat keadilan, bagi keadilan lah. Macam saya sebut adil tadi lah. Sudah kata fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bagi keadilan. Keadilan ni bukan keadilan dalam Islam, maknanya dia panggil letak benda kena pada tempat tu keadilan. Bukan bilangan. Pada mata bilangan tak sama. Mana kecil orang 2 riyal, tua 10 riyal. Tak boleh tak adil, bukan kesesuaian itu. Kalau mana kan? Mana keadilan, mana tak satu benda kena pada tempat. Waktu dalam Islam dapat satu kata kalau gue dapat satu dapat itu satu keadilan yang tak boleh tak ada dengan bab tu. Okay. Sini dalam bab keadilan rumah tangga, makna anak-anak ni kita interaksi dia dekat sama, kita muamalah dan sebagainya, dan apa pilih kasih antara laki-laki dan perempuan. Kemudian berikut pula ialah apa yang disebut oleh ulama ialah kita sibuk anak-anak perempuan kita ni dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ajar dia, ajar masak, ajar berapa semua kan. Kalau tak berhenti masak, tak boleh dia kata orang pasang malai dia berapa. Tak ada yang pasang malai sebenarnya. Dia perlu dididik basuh berapa semua kan. Itu satu benda yang diajar. Kemudian yang akhir sekali kita semua hari ini ialah dia panggil ikhtiarul zawj salih laha. Antara kewajipan untuk ada cara pilih suami yang soleh untuk dia. Ini tiga kita sebenarnya cari. Sebab kita nak tengok masa depan. Tapi anak kita didik anak kita orang kita curi kalau ke mana. Kita didik anak ni supaya kita nak sampai kita pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk sampai syurga ni perlu kepada orang bimbing, perlu kepada orang yang membawa dia ke arah itu sebenarnya. Betul Islam dia cakna sangat supaya bakal suami ini adalah orang soleh. Sebab perempuan ni dia lain sikit mudah terikut dengan suami dan sebagainya.
Sebab itulah kita diminta supaya orang soleh, orang agama tak semestinya ngaji sekolah agama. Sekolah agama tu mari juga. Kalau sebut orang agama ni orang yang beragama kan. Tak kira lah ngaji ke apa pun. Kan? Ada sebutan ngaji agama, ngaji sekolah harap pun orang lain juga boleh mana kan. Saya orang beragama tak kira mana. Orang dididik nak dididik agama. Atau disebut orang soleh. Pak tu semua kadang-kadang ada semua orang tu duduk melayu hak kata, saya didik muda, boleh suami dia air letih saya kata. Inilah sebab tu Islam antara kewajipan tuan, maknanya dia kena cari apa dia suami yang soleh untuk anak dia, anak perempuan dia. Lepas tu ada semua-semua dia boleh kita tahu tak apa, bukan satu benda keaiban. Dan apa orang tu soleh, kita nampak sesuai, sepupu model dengan anak kita boleh tahu tak salah. Tak menjadi satu keaiban sebenarnya. Cuma lain itu saya madrasah atau ni kita kata kan. Saya nak ada sejarah itu kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi pindah lelaki. Dia cari maknanya anak dia, apa nama model untuk anak dia dan sebagainya. Dia tahu maknanya orang boleh bimbing anak, boleh bawa anak dia kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentu semua di antara beberapa kewajipan yang sengaja supaya nak pastikan supaya anak buat kita terbina dan akhir sekali bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah untuk semua yang dapat saya sampaikan kepada hari ini. Semoga mengajar dia macam insya-Allah semoga menjadi motivasi kita lah supaya kita cakna. Ada semua tak ada nak cara lagi semaya mati, kita ada nak cara pada anak buah dia. Semaya biar mana nak subuh. Dah ada semua kita. Dia tua nak dah kadang-kadang mau semaya dengan ajar. Tapi cuba tengoklah pergerakan anak-anak kita dan sebagainya. Khususnya anak buah. Yang susah nak pergi masjid dan sebagainya. Dia boleh bawa juga. Kan? Kedai kita boleh bawa, di pasar raya kita boleh bawa. Saya rasa nanti boleh bawa juga untuk isi yang kemudian ilmu-ilmu dan keterbihan kepada mereka. Dan moga-moga kita semua terdapat manfaat bersama pada hari ini insya-Allah taala. Salinan Nabi ini moga menjadi motivasi kepada kita untuk kita usaha balik untuk bina balik anak-anak kita, moga menjadi anak-anak yang salihah, anak salih dan sebagainya. Insya-Allah yang akan beri manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahlin nar. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم. اللهم انا نسالك خير هذا اليوم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم حر ونصر ونور وهدى ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده.